Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang bersahar Tuan Guru Besar Encik Ismail Muhammad bin Junus, barisan penolong kanan, guru-guru tahun 1, guru-guru AJK Jabatan Kuasa tahun 1, ibu bapa ada waris dan murid-murid yang dikasihi sekian. Untuk program hari ini, saya mengucapkan selamat datang kepada semua waris murid tahun 1 untuk sesi persekolahan 2022-2023, insyaAllah. Okay, seperti mana yang dimaklumkan sebelum ni, murid waris untuk murid tahun 1 untuk sidang 2022-2023 seramai 59 orang, dan sekarang ni ada jugalah yang masih masih dalam dalam usaha untuk masuk dalam sekarang ni, dan saya sambil-sambil tu saya approve lah admit untuk masuk. Okey, untuk hari ini kita akan adakan satu majlis ataupun satu program taklimat untuk program untuk kemasukan murid tahun 1 2022-2023 yang akan disampaikan oleh Puan Ranita nanti, itu PKM Sekolah SK Sungai Limau. Okey, untuk tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini untuk memberkati majlis, saya menjemput Ustaz Muhammad Fikri Yaakob untuk menyertai bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita berdoa bersama-sama, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada ayahanda, kepada Cikgu Zami yang dijemput ilahi pada hari ini dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم أرواحنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Karim, sesungguhnya kami bertemu pada pagi ini selamanya bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu, Ya Allah, yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tiasa bersyukur sama ada dengan nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Dan hindarkan kami dari wabak dan penyakit yang menggerunkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan panjanglah usia kami untuk bertemu Ramadan. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afi wa'fa'anhu. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمه وعافه واعف عنهم وأقم نزلهم ووسع مدخلهم واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خير من داره وزوجا خير من زوجه وأدخله الجنة وعين من عذاب القبر وفتنة من عذاب النار. اللهم اجعل قبره من رياض الجنة ولا تجعل قبره من حفر النيران. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم اغفر لذنوبنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Vicky di atas bacaan doa itu tadi. Untuk meneruskan program kita atau majlis kita pada hari ini, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput Tuan Guru Besar Cikgu Ismail bin Yunus untuk menyampaikan ucapan haluan dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Cikgu Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Cikgu Rizal selaku pengacara kita pada pagi ini. Yang saya hormati guru-guru penolong kanan, Cikgu Farida, Cikgu Ranita, Cikgu Junaidi, rakan-rakan guru dalam jabatan kuasa program transisi, Ustaz Muhammad Fikri yang telah memimpin bacaan doa sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan, para waris yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya maka kita pada pagi ini sama-sama dapat berada dalam satu sesi taklimat memasukkan murid tahun 1 bagi sesi akademik 2022-2023. Kenapa kita katakan 2022-2023? Kerana anak-anak kita ni akan melangkaui tahun, 2 tahunlah persekolahan. Itu bermula pada 21 Mac nanti secara rasminya dan berakhir pada 16 Februari 2023. Kemudian pada 17 Februari hingga 11 Mac 2023 mereka akan bercuti untuk sesi akhir lah. Jadi kita macam tahun ni juga sesi 2021-2022 kemudian diikuti dengan sesi 2022-2023. Jadi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan, khasnya bagi para ibu bapa yang anak mereka adalah anak sulung yang akan memasuki alam persekolahan secara rasmi, dan mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan juga ada yang dah ramai dah anak yang bersekolah di sekolah rendah dan menengah ya. Jadi selamat datang ke taklimat kemasukan murid tahun 1 2022-2023. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dan tahniahlah tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama dalam taklimat kita pada pagi ini. Sekarang kita ada 50 yang dalam talian. Mungkin sebahagian lagi itu tak dapat bersama kita disebabkan oleh kekangan kerja ataupun kekangan menggunakan aplikasi atau media sosial lah. Tak apalah, walau macam mana pun kita ada grup WhatsApp rasmi untuk tahun 1. Jadi apa-apa maklumat kita akan sampaikan melalui grup WhatsApp dari masa ke semasa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para waris sekalian, tujuan kita mengadakan taklimat ini adalah sebagai satu persediaan awal yang kita nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, maklumat-maklumat tertentu yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan atau ambil tindakan awal sebelum anak-anak kita itu hadir ke sekolah secara rasminya pada hari Isnin minggu depan. Jadi untuk makluman, insya-Allah jika tidak arang melintang, pada 17 Mac iaitu hari Khamis nanti kita akan buat pengesahan pendaftaran anak-anak tuan-tuan, akan dimaklumkan dari masa ke semasa bila dan di mana tuan-tuan perlu hadir. Cuma sekarang ni di peringkat sekolah kami masih lagi menunggu keizinan daripada pihak Kementerian Pendidikan untuk membenarkan waris masuk dalam kawasan sekolah. Untuk makluman, sehingga kini pengoperasian sekolah masih lagi menggunakan modul 3.0 yang mana dalam
peraturan itu, tuan-tuan dan puan-puan para waris tidak dibenarkan berada dalam kawasan sekolah. Jadi itu kekangan yang kita sedang hadapi, sama ada untuk waris aliran perdana iaitu murid tahun 1 hingga tahun 6 ataupun murid prasekolah. Jadi kami akan cuba sedaya upaya supaya kemasukan anak-anak tuan-tuan dan puan ini biarlah orang kata berjalan dengan lancar. Al-maklumlah anak kita ni nak masuk darjah 1 kan, jadi persekitaran baru. Jadi mungkinlah di awal-awal persekolahan tu ada yang kita kata anak untun mak, untun ayah dan sebagainya. Jadi itu yang kita cuba nak atasi. InsyaAllah hari Khamis nanti kita akan buat sedikit simulasi lah, ataupun kita akan buat percubaan untuk anak tuan-tuan dan puan hadir ke sekolah. Okay. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, kami di sini SK Sungai Limau ada seramai 36 orang guru, dibantu oleh staf bukan guru seramai 4 orang dan staf swasta lah, iaitu pekerja kebersihan dan juga kawalan keselamatan seramai 9 orang. 5 pekerja kebersihan dan 4 pengawal keselamatan. Jadi insyaAllah dengan tenaga yang ada ini mencukupi seperti mana yang diperlukanlah. Jadi dalam sesi taklimat kemasukan tahun 1 ini juga, tuan-tuan akan diberi penerangan lah berkenaan dengan perkara-perkara penting yang akan disampaikan nanti oleh Cikgu Ranita, perlukan hal murid lah. Beberapa perkara yang tuan-tuan kena ambil perhatian ataupun cakna lah, insyaAllah. Jadi dalam ucapan ini saya juga mengambil kesempatan lah secara ringkasnya agar tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil beberapa perkara penting yang mana ini untuk kebaikan anak-anak kita. Yang pertama sekali, sila berilah perhatian ataupun ambil beratlah dengan anak-anak kita, dan kalau boleh tu setiap hari kita luangkan masalah bersama mereka dalam sesi pembelajaran rasmi nantilah, bermula 21 bulan Mac nanti. Kemudian juga saya minta lah tuan-tuan dan puan-puan peka ataupun cakna ambil berat tentang maklumat-maklumat yang kami pihak sekolah sampaikan, sama ada melalui media sosial lah, kita kata WhatsApp ataupun Telegram, berkaitan dengan apa-apa keperluan yang pihak waris perlu ambil tindakan. Jadi kadang-kadang kita mungkin terlepas maklumat tertentu, jadi selalulah belek-belek tengoklah kita punya kumpulan guru bahasa rasmi sekolah. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada isu-isu yang berbangkitlah berkaitan dengan anak-anak kita, contohnya anak kita ada masalah kesihatan, anak kita ada masalah pemakanan, anak kita ada masalah pembelajaran, ataupun masalah nak menguruskan diri dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini tuan-tuan dan puan-puan kena maklum kepada kami supaya kami sama-sama boleh lihat dan kita dapat atasi ataupun kita ambil peranan yang sewajarnya lah. Jadi tuan-tuan jangan pula simpan. Jadi benda yang kami tak tahu kadang-kadang kita ambil mungkin akan berlaku dari segi orang kesilapan dalam tindakan-tindakan dan sebagainya. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya harap juga kita menggunakan media sosial ini sebagai urusan kita kata secara rasmi lah untuk komunikasi kita. Macam kami nak menyampaikan maklumat, tuan-tuan pun boleh menyampaikan maklumat. Jadi kalau yang berbentuk peribadi itu, tuan-tuan boleh buat panggilan terus kepada guru kelas ataupun kami lah kami sekolah. Jadi jangan kita jadikan media sosial ini sebagai tempat untuk kita nak meluahkan rasa tak puas hati kat sekolah ke, tak puas hati sesama rakan waris ke. Jadi kita elakkan benda tu. Jadi kita gunakan secara berhemah supaya kita nak ada harmoni dalam grup WhatsApp kita. InsyaAllah di SK Sungai Limau ni semua kelas kita ada grup WhatsApp rasmi mengikut tahun masing-masing. Jadi di situlah kami akan menyampaikan maklumat-maklumat dari masa ke semasa, sama ada maklumat itu perlukan perhatian, perlukan tindakan ataupun sebagai maklumat sahaja kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dan akhir sekali juga saya mengharapkan bahawasanya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang berada insya-Allah di SK Sungai Limau pada tahun 1 nanti, kita ada 2 kelas. Mereka ini kita haraplah dapat menyesuaikan diri dengan baik dan dapat menerima pelajaran yang kami pihak sekolah sampaikan. Jadi untuk makluman juga, di awal persekolahan tahun 1 ini kita ada 4 minggu transisi.
transisi ini maknanya minggu yang akan kita khaskan untuk anak-anak kita ini menyesuaikan diri. Kita ada fasa-fasa, 2 fasa, itu fasa penyediaan dan fasa penyesuaian dan fasa kesediaan. Jadi benda ini nanti akan diterangkan oleh Cikgu Raita lah secara lebih lanjut dengan terperinci lagi lah. Jadi sangat itu sajalah haluan daripada saya, dan semoga tuan-tuan dapat mendengar taklimat ini dengan teliti, dan kita ada sesi soal jawab selepas taklimat yang akan disampaikan oleh Cikgu Raita sebentar nanti. Jadi terima kasih sekali lagi di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah nanti sebarang isu-isu ataupun perkara-perkara yang tuan-tuan perlukan penjelasan boleh nyatakan terus ataupun bawa terus ke dalam sesi ini, ataupun tuan-tuan type lah di di ruang yang disediakan. Terima kasih sekali lagi kepada Jawatan Kuasa yang telah pun menyediakan mengusahakan taklimat pada pagi ini. Sekian dulu untuk seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Cikgu Aizan. Okay, terima kasih kepada Tuan Bosa di atas ucapan itu tadi. Okey, untuk seterusnya tanpa melengahkan masa lagi, saya hari ini menjemput penolong kanan hak luar murid Sekolah Kejuruan Sungai Limau, Cikgu Ranita binti Awang untuk meneruskan sesi taklimat untuk tahun 1 2022-2023 dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Cikgu Muhammad Harizan, Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Sungai Limau, selaku pengacara kita pada hari ini. Yang berusaha Tuan Guru Besar SK Sungai Limau, Cikgu Ismail bin Yunus, barisan rakan pentadbir serta semua waris yang saya hormati sekalian. Okey, terima kasih kerana sudi hadir untuk taklimat tahun 1 2022-2023. Okay. Untuk tak membuang masa, saya terus ke bahan taklimat kita pada hari ini. Okey, boleh nampak tak? Saya minta turun balik, boleh nampak lah? Boleh nampak dulu. Okey. Okeylah. Berikut ada beberapa peringatan untuk waris daripada unit HEM untuk sesi persekolahan 2022-2023, terutamanya untuk waris tahun 1. Okey. Pendaftaran secara fizikal murid tahun 1 akan kita adakan pada 17 hari bulan 3 ni, hari Khamis, bertempat di Dewan Az-Zahra SK Sungai Limau. Okey. Pada hari tersebut kita akan sediakan 2 kaunter. Satu kaunter kelas 1 Zamrud, satu kaunter kelas 1 Nilam. Untuk makluman waris, kita tak ada pengasingan murid macam kita kata streaming. Kita tak ada kelas, dua-dua kelas sama lah, murid kita letakkan dalam bidangan yang sama banyak. Okey. Kemudian dari selepas pendaftaran tu kita akan bawa murid ke kelas. Okey. InsyaAllah kita cuba habiskan sesi tersebut dalam 1 hingga 2 jam sahaja. Kemudian hari persekolahan kita akan bermula pada hari Isnin 21 hari bulan 3. Okey. Murid kena hadir di sekolah sebelum 7.30 pagi. Okey, sebelum 7.30 pagi. Dan kita macam biasa, waris dilarang masuk kawasan sekolah. Okey nah. Program transisi ni kita akan jalankan selama 4 minggu. Okey, sepanjang 4 minggu ni saya akan terangkan lebih lanjut sebentar lagi. Okey, waris hantar hingga ke pintu pagar sahaja semasa datang. Okey, dan sama juga masa pulang. Okey, murid akan pulang pada pukul 12.35 tengah hari sepanjang 2 minggu pertama transisi. Okey, minggu
Minggu pertama, minggu kedua balik pukul 12.35. Minggu ketiga dan keempat dan seterusnya sepanjang sesi persekolahan akan balik pada pukul 12.45 mengikut jadual waktu biasa. Okey. Memandangkan waris dilarang masuk kawasan sekolah, jadi apa-apa urusan, waris boleh WhatsApp guru kelas melalui grup WhatsApp kelas. Okey, macam sekarang kita duduk dalam grup WhatsApp tahun 1 sesi 2022-2023, semua 58 murid teacher masukkan dalam ni. Tapi lepas ini bila kita akan pecahkan kepada 2 kumpulan. Kumpulan kelas 1 Zamrud dan kumpulan kelas 1 Nilam. Okey. Dan waris kita benarkan masuk ambil anak sekiranya anak tiba-tiba didapati tidak sihat di sekolah. Yang tu kita bagi waris masuk, tapi tu pun kita bagi waris tunggu di depan pondok menunggu yang berhadapan dengan pondok guard. Okey. Seterusnya pematuhan SOP sekolah yang teacher bagi tadi. Murid mesti berada di sekolah sebelum 7.30 pagi. Okey. InsyaAllah lah dalam pukul 7 tu ada cikgu dah sampai di sekolah. Tapi bila murid sampai awal ni, kita akan letakkan dulu dalam kelas transit. Kita jadikan kelas ada belakang bangunan pejabat kita, kelas 3 Nilam yang lama dengan kelas ni, kita akan jadikan bilik transit. Jadi kita akan himpun dulu murid-murid tahun 1 yang sampai awal dalam bilik tu. Kemudian dalam pukul 7.30 dah semua ada, cikgu kelas yang akan bawa murid-murid tersebut ke kelas. Okey. Murid tahun 1 akan masuk melalui pintu pagar B yang belakang pondok pengawal. Murid yang menunjukkan ciri tidak sihat, kita nasihatkan tidak hadir lah. Sebab kita kalau boleh kita nak elok 1 jam sampai kat sekolah, tiba-tiba demam apa semua. Saya ingat kita nak minta kerjasama waris, pastikan anak betul-betul sihat. Okey. Waris tidak dibenarkan berada dalam kawasan sekolah. Okey, pastikan anak memakai mask semasa datang ke sekolah. Okey, pesan supaya anak tidak menanggalkan penutup muka sepanjang berada di sekolah. Okey, yang ni teacher nak pesan sikit sebab anak-anak kita mungkin dia rimah. Dia akan buka. Tapi kita fahamlah sekarang ni kes banyak, persekolahan macam biasa. Jadi benda kita tak nampak. Jadi kita nak pesan ke anak, elakkan membuka mask semasa berada di kawasan sekolah. Okey. Murid tidak dibenarkan keluar kelas tanpa kebenaran guru. Okey. Dalam setengah kes ada murid yang kita akan iring lah kalau nak ke tandas pun apa semua. Kemudian teacher nak cerita sikit. Teacher minta tolong waris macam ada 2-3 anak tu kalau dia nak macam dia perlu ke tandas, perlu sangat-sangat ke tandas, tolong ajak pengurusan diri anak masa menggunakan tandas apa semua. Kemudian habaq kat dia kalau dia sakit perut ke, kalau dia nak apa semua, dia bagi tahu cikgu cepat-cepat, dia boleh ke tandas cepat-cepat. Sebab kalau tahun 1 ni tiap-tiap tahun akan ada kes, satgi dia tercicir dia terkencing dalam seluar, dia terberak dalam seluar. Jadi mohon waris kita latih anak-anak siap-siap di rumah lah. Kemudian pengurusan diri murid. Yang ni sila label barang, alat tulis anak. Yang ni kita minta sangat. Sebab murid tahun 1 ni bila dia masuk dalam kelas, sat lagi kadang-kadang dia tinggal barang-barang jatuh mata semua. Jadi dia akan jadi silap kawan ambil barang kawan ni ambil barang kawan tu. Jadi kan sila label barang, alat tulis anak termasuk kasut sekolah anak. Okey. Kemudian ajar anak kenali barang sendiri. Dilarang meminjam atau mengambil alat tulis atau makanan murid lain. Sebab yang ni pun ada cerita juga. Ada kadang-kadang dia ambil minuman kawan dia. Kawan yang jenis diam dia tak berani kata apa. Okey, jadi tolong pesan dekat anak.
Okey. Ajar anak menjaga kebersihan diri terutamanya cara ketandas. Elakkan memakai pampers ke sekolah. Yang ni teacher minta sangat lah. Elakkan memakai pampers ke sekolah. Okey, satgi dia pakai pampers, dia tak mau pergi tandai, dia pakai pampers, penuh pampers. Nanti menimbulkan macam-macam cerita pula lah. Okey, pesan anak jangan bergaduh dengan rakan. Rakan. Yang ni pun kadang-kadang kena hak berani sikit, kadang-kadang diusik kawan. Kita dekat sekolah kita alhamdulillah tak ada kes apa semua, tapi pernah terjadi di sekolah lain dia cucuk kawan dengan pensel sampai luka. Kita tak mau sampai tahap macam ni lah. Okey. SPBT, skim pinjaman buku teks. Buku teks akan diberikan semasa hari pendaftaran tahun 1 pada 17 hari bulan 3 2022, hari Khamis ni. Okey? Sebab kalau kita nak bagi lepas minggu transisi, kesian nanti dia nak bawa banyak. Jadi insya-Allah masa pendaftaran waris pun ada sekali, jadi kita bagi siap-siap. Okey? Tata cara makanan. Murid masih makan dalam kelas dan makanan boleh dibawa dari rumah atau dia beli di kantin sekolah di bawah pengawasan guru kelas. Kita tak ambil dah order makanan daripada waris untuk tolong beli kat budak lah. Tapi kita akan bawa budak ke kantin. Waris bagi duit ke anak siap-siap. Kita bawa budak ke kantin. Kita akan ajak cara membeli makanan. Okey. Kesihatan murid. Okey. Pastikan anak sihat semasa hantar mereka ke sekolah. Sediakan sehelai seluar tracksuit dalam beg sekolah anak untuk kes kecemasan. Macam teacher cerita tadi lah. Kita tak mahu nanti dia terkencing ke, dia terberak dalam seluar ke. Jadi kita spare siap-siap. Sebab kita kat sekolah pun kita tak ada stok yang cukup. Okey, bekalkan sabu tangan atau tisu untuk anak terutamanya jika sesama. Okey, tapi kalau sesama teruk tu, macam itulah teacher nasihatkan, bagilah sembuh sepenuhnya sebelum dihantar ke sekolah. Okey, yang ni pesanan tambahan untuk waris. Lagi sekali, tolong pastikan semua buku tulis ada nama untuk elak dari hilang. Okey, sama juga buku teks dan digalakkan untuk semua benda peribadi murid. Label semua sekali. Okey, pastikan anak tuan-puan ada gunting, gam, pembaris, pemadam dan pengasah pensel sendiri. Ni pun sama. Okey, pastikan pensel dan pensel warna siap diasah di rumah setiap hari. Yang ni untuk mengelakkan murid berkumpul di tong sampah. Jadi bila kalau mereka asah sendiri dekat kelas ni, 2-3 orang dia akan duduk rapat-rapat dekat tong sampah. Jadi kita cuba nak elakkan benda ni. Kita nak bagi adalah penjarakan dalam kelas. Semua pertanyaan dan persoalan hanya melalui WhatsApp group sahaja. Sebab kita kesian kat cikgu. Kadang-kadang 10 waris tanya soalan yang sama, jenuh cikgu tu nak jawab. Jadi tanyalah dalam grup kelas, kita boleh bagi satu jawapan. Jadi kalau waris lain tanya lagi sekali, insya-Allah ada kot kawan-kawan yang waris lain yang akan boleh tolong sama bagi jawapan dan peringatan. Okey? Pastikan anak siap bersarapan sebelum ke sekolah. Okey. Kalau boleh bagi dia makan siap-siap. Sebab waktu rehat 9.30, lambat juga tu, 9.45. Okey. Jadi bagi dia makan siap-siap untuk lapik perut. Okey. Pesan juga supaya anak tidak mengambil makanan atau minuman kawan-kawan. Okey. Teacher ulang lagi sekali. Atur cara hari pendaftaran tahun 1 2022, hari Khamis 17 bulan 3 2022. Okey, pendaftaran murid tahun 1 2022. Okey, nama nanti teacher akan masukkan dalam grup WhatsApp tahun 1 2022-2023 untuk waris tengok anak kelas 1 Zamrud atau kelas 1 Nilam. Okey, pukul 9 pagi bergerak ke kelas bagi anak tengok tempat, kedudukan tempat di dalam kelas. Kemudian 9.30 pagi kita akan beri edaran buku teks tahun 1. Dalam 10 pagi pembelian alat tulis dan buku tulis di kedai buku sekolah. Tapi kalau ada waris yang mungkin tak boleh nak beli hari tu, nak beli lebih awal, macam nak mai beli siap-siap hari ni, kita tak
kita tak kata apa, sila lah nah. Sila boleh datang awal. Tapi kalau yang tak beli lagi, kita akan sediakan pada hari pendaftaran. Jadi tak payahlah ulang 2-3 kali. Okey. Okey, ni senarai cadangan guru tahun 1 2022. Nama guru dan subjek yang diajar. Okey, tahun 1 Nilam Puan Hasnah, guru bahasa Inggeris dan matematik. Guru kelas 1 Nilam, guru bahasa Inggeris dan guru matematik untuk dua-dua kelas, 1 Zamrud dan 1 Nilam. Puan Zainab binti Abu Hassan, Ustazah Zainab, kelas tahun 1 Zamrud dan pendidikan Islam. Cikgu Rohani binti Mak Isa, guru mata pelajaran sains dan pendidikan seni visual. Puan Rofizah Rasul, guru bahasa Melayu dan guru pendidikan sains. Puan Nur Hafizah binti Bakar, guru bahasa Arab. Puan Rosmiza binti Osman, guru pendidikan seni visual. Dan Cikgu Bukhari, guru pendidikan jasmani dan kesihatan dan juga guru matematik. Ini baru senarai cadangan. Dah siap semua nanti, siap dengan jadual. InsyaAllah kita akan bekalkan kepada waris. Dan kita akan berikan jadual melalui grup WhatsApp kelas juga. Okey. Info minggu transisi. Sesi 2002-2023. Okey, minggu pertama ni 21 sampai 24. Fasa penyesuaian. Okey. Penekanan kepada aspek sosioekonomi, kognitif dan jasmani. 2 minggu lah. Minggu pertama dan minggu kedua. Fasa penyesuaian. Kita akan latih murid dengan di sekolah, keadaan persekitaran sekolah, kita bawa buat lawatan tengok bilik-bilik di sekolah. Okey, cara pengurusan diri di sekolah. Minggu ketiga baru masuk fasa kesediaan. Memastikan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk pembelajaran seterusnya. Okey, dalam fasa kesediaan ni juga kita akan tengok kemahiran murid menulis. Sebab ada kalangan murid yang cara pegang pensel dia pun dia tak kuasai lagi. Jadi kita akan tengok dalam minggu ketiga dan keempat. Okey. Dan kita minta lah juga bantuan waris latihan tangan kognitif tangan anak apa semua ni. Tengok cara anak pegang pensel di rumah. Sebab kalau dia tak boleh pegang pensel elok ni, masalah lah masa dia nak menulis. Okey, jadi dia kena latihan yang lebih banyak sikit. Okey. Kemudian dalam minggu 3 ke 4 ni juga mereka akan ada macam permainan apa semua selain daripada mengikuti mata pelajaran. Dia akan ada satu buku transisi, buku aktiviti dalam minggu transisi yang akan digunakan oleh anak. Jadi sepanjang minggu 1 hingga minggu ke-4 ni, buku teks tak payah bawa lagi. Buku teks simpan je dulu kat rumah. Minggu 1, 2, 3, 4. Sehingga cikgu kata, kalau guru kelas atau guru mata pelajaran kata, okey, sila bawa buku apa-apa ke sekolah. Okey, baru bawa lah. Dan insya-Allah kita akan maklumkan juga dalam grup kelas. Okey. Okey. Jadi itu saja daripada teacher, daripada unit HEM. Jadi sekarang teacher buka. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan daripada waris. Assalamualaikum cikgu. Ya. Saya nak tanya, masa hari pendaftaran tu kena pakai uniform sekolah kah? Masa hari pendaftaran tu kalau boleh pakai uniform sekolah sangat cantik sebab kita nak bagi penyesuaian ke sekolah. Bagi dia rasa seronok kan, main sekolah hari pertama, masuk kelas. Jadi kita galakkan pakai pakaian sekolah. Lagi satu cikgu. Kita nak buat pendaftaran di Dewan Az-Zahra. Ya. Lalu masuk tu nak masuk pintu utama ke pintu belakang? Ya, masuk
masuk Dan pintu waris kena tunggu di dewan ke? Sampai Ya. sampai anak murid anak-anak Ya, habis ya. perkhidmatan. InsyaAllah kita sedang tunggu, macam Guru Sang kata, kita sedang tunggu kebenaran. Jadi kita kebenaran untuk waris masuk ke dalam sekolah pada hari pendaftaran tu sahaja. Jadi kita benarkan waris bersama anak semasa sesi pendaftaran. Masuk melalui pintu mana tu nanti teacher akan decide balik dengan Guru Sang dan teacher akan maklumkan dalam grup WhatsApp tahun 1 2022 lah. Jadi jangan left lagi lah. Untuk makluman semua waris, jangan left lagi grup tahun 1 2022 2023 ni. Sampai kita dah buka grup tahun 1 Zamrud, tahun 1 Nilam, kalau nak left baru boleh left. Ya, ada soalan lagi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hasliana, waris kepada Hasan Hadis bin Hamizam. Ya, ya. Okey, saya nak maklumkan pada cikgu, Hasan Hadis sebenarnya positif. Okey, sehingga 19 hari bulan ni baru tamatlah kuarantin dia. Okey, jadi saya nak maksud dia 17 tu memang pastilah dia tak dapat hadir dah. Dan pada 21 hari bulan nanti, macam mana pergerakan dia? Adakah sebab dah wari tak boleh masuk kan? Adakah dia perlu tunggu di gate ke, ada cikgu ke yang akan ambil dia untuk ke kelas mana-mana, sebab mungkin dia tak tahulah sebab dah 17 hari bulan tu dia tak hadir ke sekolah. Okey, macam teacher maklum tadi, murid tahun 1 bila hari persekolahan bermula 21 hari bulan 3, semua murid tahun 1 yang sampai awal pagi tu kita akan letakkan dulu dalam kelas transit. Okey, kita letakkan dulu dalam kelas transit. Bila cukup semua murid, kita akan bawa murid-murid ni ke kelas masing-masing. Jadi jangan risaulah lah. Jadi macam Hasan Hadif, okey, terus hadir pada 21 hari bulan 3 lah. Ya, sebab dia tamat 19. Lepas tu saya nak maklum kat cikgu jugalah, kakak dia pun Hana Hazirah baru kemarin dapat result positif juga sampai 21 kuarantin dia. Ya, ya. Jadi 21 tu kakak pun takkan hadir ke sekolah jugalah. Ya, ya, 22 lah baru akan hadir. Jadi macam buku teks apa tu tak apa cikgu lah. Maksud dia nanti tak apa, urusan ni. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Ada apa-apa lagi pertanyaan? Sebelum ada mungkinlah ada pertanyaan dari waris, saya nak tambah sikit lah, no, cikgu. Ya, ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, berkenaan dengan SOP untuk COVID-19 ni lah. Jadi yang ni memang sangat kita tekankan. Tadi pun Cikgu Ranita dah beritahu, no, kita pesanlah ke anak-anak kita tu sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut. Kemudian kita kena pesan juga so anak-anak kita terkerap membasuh tangan dengan air dan dengan sabun dan air yang bersih. Jadi untuk makluman, di hadapan kelas masing-masing itu kita ada satu pipe air, kemudian kita sediakan sabun. Jadi memang di pihak kami sekolah, memang kami sentiasa pesanlah sentiasa membasuh tangan. Jadi tuan-tuan pun tolong ambil peranan sama, banyakkan anak-anak tanyalah kerap sikit apa. Dan juga dari segi jarak fizikal pun penting. Anak-anak ni biasalah, tambah-tambah dia jumpa kawan yang duduk sekampung pula, dia jadi mesra, jadi dia peluk dan sebagainya. Itu normal yang kita tengok. Jadi kami sedaya upayalah cuba untuk atasi perkara ni. Jadi kita pakat-pakatlah, kita pakat-pakat peringatan kepada anak-anak. Kemudian dari segi pakaian seragam, saya ingat tidak ada masalah pun. Anak-anak masuk satu ni biasanya kita kok mana pun nak beri anak seronok kan, kita akan sediakan ataupun carilah walau macam mana. Tetapi kalau lah kita kata tak mampu dan sebagainya, nak beli pakaian pun duit tak ada apa gitu ini, dia sebenarnya kita ada kelonggaran lah memakai pakaian yang sopan, yang kita ada lah.
Tapi kalau kata tak ada pakaian tu, main beritahu lah kat kami noh. Anak saya ni nak beli pakaian sekolah pun tak ada duit. Contohnya kan, saya tak boleh buat kerja sakit dan sebagainya. Main beritahu kami noh. InsyaAllah kita cubalah tolong tekap yang boleh. Noh. Dan yang ketiganya berkenaan dengan RMT, insyaAllah anak tuan-tuan dan puan ni mungkin sebahagian daripada mereka ni akan dapat RMT lah, tapi bukan dalam masa terdekat ni, mungkin dalam bulan 4 dan 5 lah. Kita akan cuba buat saringan dan sekat kelayakan lah. Bantuan awal persekolahan pun insyaAllah akan dapat, tapi ambil masa sikit lah sebab kita nak kena proses terlebih dahulu. Satu lagi yang ketiga, sekarang ni ada isu beg berat tuan-tuan dan puan. Kita ni majlis 1, 2 dan 3 ni ialah mereka kecil dan sebagainya. Jadi sekarang ni ada kelonggaran lah untuk kita benarkan anak-anak kita ni tinggalkan buku-buku di sekolah. Jadi insyaAllah lah kita akan cuba sediakan kemudahan itu di mana setiap meja anak-anak kita ni ada laci, bukan laci lah, ada dia punya tempat untuk meletakkan buku-buku ataupun alatan kerja lah, kerja mereka, tapi dia terbuka, bukan berkunci. Jadi insyaAllah lah dia akan dapat mengatasi masalah isu beg berat. Bagi waris yang tadilah yang puan beritahu puan Selina maklum tadi, anak yang positif, more positif. Jadi maksudnya di pihak sekolah memang kita tak benarkan hadir lah. Kalau waris sendiri pun kita tak benarkan hadir, murid pun tak benarkan hadir. Termasuklah yang kontak rapat. Buat masa sekarang lah. Isu ni cerita fasa endemik itu kita cerita lain pula. Jadi sekarang ni sebelum 1 April tu kedudukan dia macam tu. Sebab sekarang ni pun memang bukan setakat para waris, kami pun kalangan guru, staf sekolah pun ramai dah ni yang positif, yang kontak rapat dan sebagainya. Jadi ini langkah jaga-jaga lah yang kita perlu ambil, khasnya terhadap anak-anak kita lah yang masih kecil dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa boleh jadi maklumat lah yang berguna lah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Silakan kalau tuan-tuan dan puan ada lagi lah pertanyaan dan sebagainya. Okey lah, teacher ada satu tadi teacher terlupa nak maklum. Okey, waktu waris, nanti waktu waris pergi beli buku di kedai buku sekolah, file record peribadi murid nanti dia ada dalam senarai buku, tapi record file peribadi tu dah ada dekat teacher nah. Teacher ambil siap-siap untuk teacher masukkan semua maklumat yang waris bagi masa pendaftaran hari tu. Yang surat beranak semua tu, jadi borang-borang yang waris isi sebelum ni teacher akan masukkan dalam file rekod peribadi tersebut, kemudian teacher akan serah kepada guru kelas. Jadi sekejap lagi tengok dalam senarai list buku ada rekod peribadi, rekod file peribadi, lepas tu tak ada pula benda tu, benda tu ada, file tu ada dengan teacher. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Nur Hafizah. Saya nak tanya, kalau waris nak beli peralatan buku posmo tu sebelum hari Khamis, boleh beli mulai bila tu cikgu? Baik, saya respon teruslah. Untuk jualan alat tulis, kita dah bagi tarikh kepada waris mulai 15 hari bulan Mac, iaitu hari Selasa, bermula dengan tahun 5 dan 6, kemudian hari Rabu 16 Mac, tahun 3 dan 4, dan hari Khamis 17 Mac, tahun 1 dan 2. Itu tarikh-tarikh yang kita bagi. Masa jualan daripada pukul 9 sehingga pukul 1 petang lah. Tetapi kalau pasalah hari Khamis tu rasa mungkin tak berkesempatan dan sebagainya, bolehlah cuba hubungi penyelia yang terlibat dengan koperasi sekolah itu. Ada saya bagi surat makluman, bukan surat, mesej dalam WhatsApp PIBG. Kalau tak ada nanti mungkin cikgu-cikgu yang ada dalam sini mungkin boleh masukkan sekali lagi lah dalam grup tahun 1 ini, berhubung dengan penyelia dan cuba atokkan
tarikh lah, supaya mereka boleh siap sedialah dengan bahan yang diperlukan. Untuk maklumat, sekarang ni kita jualan pun kita bagi untuk jualan tu berlaku di pintu masuk saja, masih lagi tetap benarkan orang yang masuk sebab tak ada kebenaran lagi melainkan dalam sehari dua ni dapat siaran untuk kebenaran orang yang masuk tu, insyaAllah kita akan beritahu balik supaya orang itu bolehlah bergerak ke bangunan koperasi sekolah. Jadi buat sekarang ni jurujual tu dia akan bergerak ke ke pintu masuk, dan urusan jual beli tu akan berlaku, orang kata tuan-tuan berada di luar, jurujual ada dalam kawasan sekolah, maknanya di pintu masuk lah. Naik ni kekangan yang sangat besar. Kami cuba nak bantu tuan-tuan, tapi sekarang ni kita tak boleh juga sesuka hati sebab kita ni, premis kita ni di jalan utama. Jadi kalau ada pemeriksaan dan sebagainya, kita memang kena. Jadi kita tak maulah benda tu tuan-tuan bersusah, saya pun susah kan. Sebab sekarang ni dia akan berlaku macam tu. Dia punya senarai peralatan tu tuan-tuan boleh ambil di Pondok Jaga lah. Kita letak 2 hari dah. Sila dapatkan lah untuk nak dapat dia punya perkara-perkara penting lah yang tuan-tuan dapat kena beli. Okey. Kalau tuan-tuan tak mau tanya direct, tuan-tuan boleh type lah di bahagian chat tu, chatting. Bagi masa 5 minit ikut juga Zano. Ya, juga boleh. InsyaAllah. So, untuk makluman juga dekat tepi tu dia ada chat with everyone, in call message. Kalau kata tak dapat cakap atau kalian slow tu, boleh type jugalah. Mungkin di pihak pentadbiran boleh baca dan boleh menjawab segala persoalan yang ditanyakan, yang diajukan lah. InsyaAllah. Okey, cikgu, saya nak tanya jugalah kan. Mungkin dah kita macam pihak sekolah dia dah tentukan dah. Okey, tarikh-tarikh untuk pembelian buku tu. Tapi contohlah, saya ada anak tahun 6 kan. Jadi kalau ikut pembelian buku 15 Mac. Dalam masa sama kalau anak tahun 6 tu kita nak beli juga untuk anak yang tahun 1 tu. Boleh tak? Ataupun memang kena tunggu 17 juga? Baik, terima kasih. Saya jawab terus Cikgu Rizana. Okey, tu saya kata tadi, Puan boleh berhubung dengan wakil ataupun penyelia kedai buku supaya mereka dapat sediakan keperluan yang Puan nak. Sebenarnya kalau kita anak ada 3 orang, kita turun sehari pun tak pernah sekali, tapi kena bagi tahu sebab apa? Bimbangnya mereka hanya setkan barangan tu untuk tahun yang pada tarikh itu kan. Sedangkan anak kita, contohnya kita berkatakan hari Selasa ni untuk tahun 5 tahun 6, keperluan tu mereka sediakan untuk set yang mereka nak jual itu adalah tahun 5 tahun 6. Jadi berbeza dengan anak kita yang di tahun 1. Jadi saya rasa Puan berhubung dengan penyelia, mereka boleh ambil, sediakan untuk Puan lah, bagi anak yang tahun 1. Jadi bila kita main tu sekali saja kita ambil. Kalau ada 3 beradik pun daripada 3 kelas berbeza, Puan maklum kan. Jadi kita tak perlu datang 3 kali, sekali datang cukup. Yang penting penyelarasan antara kita dengan pihak koperasi sekolah itu. Okey, cikgu, macam mana kita nak dapatkan nombor penyelia kedai buku tu, cikgu? Okey, sekejap lagi saya rasa nanti cikgu kelas ataupun cikgu yang ada dalam grup ni boleh ke tolong masukkan. Terima kasih. Teacher dah bubuh dah. Okay. Ya, saya dah bubuh dah yang koperasi jadual waktu yang koperasi, jadual pembelian buku di kedai koperasi. Ya. Okay, dah ada dalam 12 tahun. Sebelum tu kita minta semua pakat-pakat tunjuk muka sakut noh. Mungkin Cikgu Nizam nak ambil gambar untuk dokumentasi lah noh. Kita punya taklimat hari ni, kita pakat tunjuk muka sakut noh.
Okey, mohon untuk ibu bapa atau waris untuk buka kamera Ustaz. Okay, untuk borang pendaftaran tu sekejap lagi saya akan bagi dekat dalam grup WhatsApp saya mungkin. Sebab saya buat borang pendaftaran tu guna email MOE. Mungkin email daripada luar MOE mungkin tak dapat masuk. Nanti saya akan bagi link tu lah. Okey, 1, 2, 3. Untuk maklumat lah para waris, kalau tuan-tuan tengok kami punya tempat mesyuarat ni, taklimat ni, saya dengan Cikgu Ranita berada di bilik masing-masing. Di belakang kami tu kalau nampak besi lah berbeza dengan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok belakang cantik kan, langsir dan sebagainya. Ni kami nak beritahu bahawa SOP pandemik ni sampai pejabat kami pun kena buang semua langsir-langsir. Cerita dia macam tu lah. Jadi itulah kita punya tahap berjaga-jaga lah. Bukan setakat di bilik darjah, benda-benda yang tak perlu tu kita kena buang di pejabat kami macam tu. Jadi kita punya tahap penjagaan ataupun kawalan dari segi yang SOP pandemik COVID-19 ni sangat tinggilah di peringkat sekolah. Okey, Cikgu Zan, saya ingat kalau tak ada apa daripada saya sendiri, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama lebih kurang hampir 1 jam juga lah kita bersiaran secara maya, dan insyaAllah sekiranya ada apa-apa keperluan lagi kita boleh berjumpa macam ni untuk sebarang majlis dan sebagainya, supaya hubungan baik antara kami pihak sekolah dengan tuan-tuan dan puan-puan ni terus kita dapat kekalkan, dan kita membinalah rasa saling hormat menghormati antara satu sama lain lah. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya, Cikgu Ranita. Terima kasih Jawatankuasa program transisi, Jawatankuasa murid tahun 1 dan semua guru-guru yang terlibat dan staf sekolah lah secara langsung dan tak langsung yang menyediakan taklimat kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz. Ada apa lagi tak Cikgu Ranita? Terima kasih Tuan Guru Besar. Saya ingat tak ada apa-apa lah kot. Sebab macam kita dah maklum tu, kalau waris masih nak ada pertanyaan, nak apa-apa, kita ada grup WhatsApp tahun 1. Waris masih boleh bertanya dalam grup WhatsApp tersebut. Okey, terima kasih. Okey, dengan tu dah, kalau tak ada apa-apa soalan, kita sudahi program atau taklimat kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.